Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Saudara Muhammad Sabu, Datuk Seri sekarang ni, Mak Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, ahli Jemaah Menteri, Tan Sri Luki Ketua Susah Negara, keluarga Mada, rakan-rakan yang mewakili petani, peternak, nelayan negeri Kedah. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sempurnakan majlis, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua, khususnya keluarga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Kementerian Wilayah dan Desa, MADA khususnya, dan persatuan dan penduduk yang telah berusaha bertukus lumus menjayakan program ini bersama Bernas. Seperti yang kita tahu, masalah petani, nelayan, pekebun kecil getah, pekebun ini di antara kategori yang agak susah. Dan sebab itu mana-mana kerajaan harus tumpu. Bukan cakap saja, slogan saja, janji, serang menyerang. Tetapi tumpu apa dia langkah yang kita ambil untuk baiki nasib mereka. Ini yang penting. Saya baru-baru ini saya selesaikan masalah Felda. Mereka serang, kata saya bohong. Sebab memang rancangan itu dah ada dah. Umum lama dah. Betul. Lulus pun lama dah. 8.3 ribu juta ringgit. 8.3 bilion ringgit. Tetapi hanya pada 27 Jun yang lalu saya tanda tangani cek serah kepada peneroka-peneroka Felda, betul-betul hapuskan hutang mereka. Cek yang pertama yang saya sign pada 27 Jun 2023, 990 juta ringgit. Saya tak kata orang dulu tak buat kerja. Saya kata cek tak dikeluarkan. Dalam belanjawan negara 21 dan 22, tak ada peruntukan daripada kementerian. Yang nak lupus hutang tu siapa? Kerajaan Persekutuan. Dari mana? Dari belanjawan negara. Sebab itu hanya untuk tahun ini, belanjawan 2023, baru kita luluskan. Dan saya ucap terima kasih kepada keluarga Felda yang telah menguruskan dan menyelesaikan pelupusan hutang yang saya tanda tangani pada 27 Jun. Mengapa saya pilih untuk sebut perkara ini? Kerana hal-hal ini senang. Orang buat keluar fitnah, bohong, senang-senang saja. Hang siapa yang nak boleh tuduh orang tak ketahuan ni? Ini saya nak sebut supaya kita boleh fikir. Dengar boleh, tak semua boleh pakai. Umpamanya, hari ini hari Sabtu, saya tumpu ke kawasan-kawasan desa, di negeri-negeri, daerah-daerah. Esok Ahad di Pulau Pinang. Isnin pukul 8 pagi balik ke pejabat. Sampai Khamis dan Jumaat pagi. Itu acara kita. Ada ruang kita jumpa anak-anak di universiti. Dengar mereka. Anak-anak muda ini kadang-kadang pandangan dia Bernas juga baik. Anak muda universiti Utara dengan wakil-wakil belia, ada anak tingkatan 6, ada dari Politeknik, anak-anak kita. Dengarlah mereka, apa ruginya? Dia cadang umpamanya bagaimana nasib dia lepas keluar universiti atau college. Pekerjaan dia, yang kerja sementara, yang dipanggil intern, latihan, mengapa tak dibayar?
Setelah dengar mereka, saya balik bincang dengan kementerian. Bincang dengan syarikat-syarikat. Semalam saya umumkan, walaupun kerja itu dalam bentuk latihan setelah perolehi diploma atau universiti, semua syarikat kerajaan diarah memberi bayaran sekurang-kurangnya RM800 sebulan. Ya. Sebelum ni tak ada. Sebab apa 800? Ini hanya allowance sebelum kerja. Allowance semasa latihan. Kita dengar daripada siapa? Pelajar tingkatan 6. Kerana dia lalui. Inilah manfaat kita bila kita dengar dalam dialog. Tidak hanya pakai serang saja. Ya. Kemudian ada cadangan lain tentang TVET. Ada cadangan lain, kemudahan-kemudahan. Ada cadangan, satu cadangan, dia kata universiti. Internet tak ada, connectivity tidak ada. Kalau ada pun, kalau ramai, dia slow. Nak belajar bagaimana? Maka Alhamdulillah semalam, Elon Musk, dia itu orang paling kaya di dunia. Dia ada Tesla, kereta pakai bateri, elektrik. Dia ada Starlink, alat kecil macam ni, besar ni. Dan dia boleh ada terus ke satelit, ada internet. Dia boleh pasang di mana-mana kampung yang tak ada internet, terutama sekolah, politeknik, universiti. Dan saya bercakap dengan dia sendiri semalam. Saya ucap terima kasih kerana saya kata kita perlu terus. Dia kata ada. Setakat ini stok ada 40, kita kata kita beli 40 supaya kita berikan ke college dan universiti, meringankan beban anak-anak kita, dan dia bagi arahan supaya ditambah untuk mengisi keperluan kita. Dia juga ada StarX, ini untuk SpaceX, untuk ke angkasa. Ada 3 syarikat Malaysia yang memberikan beberapa keperluan dalam bidang kepakaran masing-masing yang sebenarnya bersama dengan syarikat SpaceX di bawah Elon Musk ni. Saudara, orang duk cuba nak dapat cakap dengan dia, nak pujuk dia datang ke negara, begitu sukar. Saya syukur Alhamdulillah. Semalam dia putus. 1, ibu pejabat di Cyberjaya. Kedua, mempermudahkan penyampaian Starlink yang internet ini ke Malaysia. Ketiga, SpaceX yang ada kepakaran anak-anak tempatan. Saya kata Menteri Digital Fahmi ada, dan Menteri Pelaburan Saudara Tunku Zafrul pun ada. Bantu mereka supaya lebih banyak syarikat yang boleh masuk dalam arena perdagangan dan teknologi antarabangsa. Berikutnya, dia setuju untuk melabur lagi ke Malaysia. Anggap Malaysia sebagai negara penting untuk kita tingkatkan pelaburan, dan insya-Allah dalam masa dekat dia akan datang ke Malaysia. Ya, sudah. Ini bukan mudah, kita kena kerja betul-betul bagi keyakinan politik negara stabil. Pemimpin-pemimpin tumpu usaha, bangunkan negara. Jangan duk kira curi dan sakau. Hilang. Bila buat projek, ambil komisen banyak-banyak. Jadi akhirnya negara miskin. Hasil banyak. Negara tu kaya, rakyat tu miskin. Sebab itu saya mula dengan ini supaya sudah faham. Ini dua bangkit. Oh, pasal apa kerjasama dengan Datuk Seri Zahid? Apa masalah tak boleh kerjasama dengan dia? Dia dapat mandat pada parti dia. Dia ada ahli parlimen yang ramai. Dia ikut syarat-syarat yang kita bersetuju bersama. Apa syaratnya? Yang disetujui oleh semua parti dalam perpaduan ini. Pertama,
jaga tata kelola, hentikan politik fitnah dan sakau. Apa mengapa masalah saya kerjasama dengan Datuk Seri Zahid? Saya nak bagi tahu, selagi seperti mana yang berlaku sekarang, rakan-rakan saya dalam PH, dalam BN, dalam GPS Sarawak dan GRS Sabah, selagi mereka patuh pada prinsip ini, semangat perlembagaan, kita akan tetap perkuatkan kerajaan perpaduan ini. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Kita perkuat ini. Untuk jerit maki orang hari-hari? Untuk fitnah orang hari-hari? Daripada raja sampai rakyat? Ataupun tumpu bagaimana selesai? Saya bawa masalah Mada hari ini. Siapa tak tahu pesawah padi ini masuk kategori miskin? Semua tahu. Kita baru perintah 7 bulan. Pengalaman baru ini 3 tahun. Termasuk kes harga siling getah. Ada naik 3 tahun lalu? Tak. Siapa naikkan? Kita, kerajaan perpaduan naikkan pada RM2.7 kupang. Cukup? Tak cukup lagi. Mesti ambil langkah. Saya baru duduk beberapa minit, Datuk Seri Zahid, terus dia kata, susah pekebun kecil getah. Sebab itu saya boleh kerja dengan dia. Duduk 5 minit, dia tak kata ada kontrak baru tak? Ada saham baru nak bagi ke saya? Tak. Ada kereta baru tak? Ada bodai baru nak maki orang tak? Tak. Dia tanya ni macam mana? Kita baru naik RM2.70. Tapi pekebun kecil getah ni masih hadapi masalah. Sebab itu saya kata, kita kena tumpu. Selesaikan apa yang mampu untuk membantu rakyat. Ya. Saudara Mak Sabu, kita tahu dia memang penceramah, pemimpin Datuk handal. Tapi di Kementerian Pertanian, dia terpaksa tumpu. Bagaimana nak tingkatkan hasil pengeluaran padi, sayur, bantu nelayan. Dalam mesyuarat jemaah menteri, tiap minggu kita bangkitkan perkara ini. Saudara, saya nak habaq betul-betul ya. Tak main-main punya, kerja sungguh-sungguh. Saya tak kata kita saja kerja. Orang lain pun kerja. Tapi kita nak cari penyelesaian. Bukan nak bergaduh, bukan nak tunjuk hero. Nak bawa perubahan. Apa yang kita buat? Kita tahu masalah. Dah cuba dah. Lembaga zakat pun tolong di Kedah ni. Sebang Perak pun buat. Di sini Membelah Pendang pun ada percubaan nak tingkatkan hasil pengeluaran. Maka kita bincang. Kita bincang dengan Kementerian Pertanian dan kita Jaminan Perikanan. Kita bincang dengan Mardi dari segi penyelidikan. Dan MADA, satu agensi yang sangat penting. Bukan jadi negeri Kedah, tapi untuk negara Malaysia. Mereka bagi pandangan. Dan dia kata, kalau nak jayakan projek tanam 2 atau 5 kali pengeluaran ni, kena ada beberapa infrastruktur, parit tali ayak, jalan, macam-macam kena tambah. Saya kata berapa bagi tahu? Dia jawab, bukan untuk tahun ni. Kita mesti mula untuk 2-3 tahun akan datang. Kalau dalam 3-4 tahun ini, 3 tahun lah paling kurang, mesti siap 3,000 juta ringgit, 3 bilion ringgit. Itu masalah saya. Bukan kita duduk saja. Tapi 3 bilion ringgit sikit ke banyak? Banyak. Tapi kalau negeri ini selamat daripada sakau, tak pernah boleh kita kata tak ada. Kalau negeri ini kita urus, jangan rasuah, jangan curi duit, jangan curi balak, jangan curi ni reas, kita boleh selamatkan negara. 3 bilion kita boleh selesai. Ya. Ini kita biar hasil kita ratus-ratus juta lingkup.
Sebab itu kena ada orang bukan saja mampu tapi dengan pasukan dia. Jadi yang saya luluskan hari ini apa? 3,000 juta ringgit. Sikit, ya. Banyak. Tetapi ada pilihan? Tak ada. Kalau betul Anwar dan kerajaan perempuan nak tolong, kena buatlah. Baik, tetapi laratkah orang tunggu sampai 3 tahun baru nak dapat hasil? Sementara tu buat apa? Itulah yang sebabnya mengapa dalam sementara tunggu ini semua, saya ambil alih saja beberapa bulan. Cakap Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Fazilah, Mat Sabu, ni Saifuddin Nasution, orang Kedah. Dia kata kena buatlah apa-apa dulu sementara. Itu sebabnya kita ambil alih saja. Cermat belanja. Oh, dia berperli. Tak ambil gaji pun dia hina. Tak pakai kereta Mercedes pun dia hina. Ini apa dia? Saya tak ambil pasal apa? Sebab saya malu kepada rakyat. Rakyat tengah susah. Susah-susah saya kereta ada. Nak pergi mana-mana kapal terbang ada. Pengawal ada. Tapi susah rakyat ini. Makan dan bertergedarah pun tak cukup. Sebab itu saya kata, kalau saya cakap garang ini, kerana saya cakap dari hati. Kita kena guna kuasa ini, bantu. Dan di antaranya, kita kata 3 bilion untuk nanam padi. Dengan meningkatkan produktiviti. Ya, tapi sementara tu, macam mana? Tahun ni pun, sementara nak dapat hasil. Sama ada 2 kali setahun ke sekali setahun. Sementara nak dapat hasil tu, tunggu. Nak buat apa? Sebab itu tahun ni, saya bagi RM200 sebulan. Untuk 3 bulan sementara nak ambil tuai. Berapa orang dapat? 300,000 pesawah padi. Berapa belanja? RM228 juta. Orang lain boleh peleceh, tapi saya nak tanya, pasal apa tahun sudah tak buat? Pasal apa 2 tahun dulu tak buat? Pasal apa cakap dengar-dengar tolong pesawat? Pasal apa tak fikir bab ni? Ini sebabnya saya katakan, kena tumpu kerja untuk bantu. Ya. Kemudian, hari itu bila saya cakap dengan Tan Sri Syed Mokhtar, saya kata, Syed, dia sahabat saya. Dia panggil saya abang. Saya kata, abang ni duduk jaga sawah padi. Aku tak reti dah macam mana lagi nak tolong dia, ni susah. Boleh tak? Kerana hasil bernah tu ada. Bulan saya ambil dalam seminggu, bulan 11 tahun sudah saya ambil, saya bercakap dengan dia. Boleh tak bagi kat pesawah-pesawah miskin ni, bagilah sikit. Tahun lalu juga 10 juta ringgit, tahun ni 50 juta ringgit. Bagi terus kepada pesawah padi daripada keuntungan. Saya nak tanya, pasal hari dulu tak bagi? Pasal dulu tak minta? Saya minta dia tak susah pun. Okey. Jadi saya fikir, kalau boleh 50-50. Kalau tak boleh, lepas tu saya bagi tahu balik. Dia kata boleh. Dia bagi. Tapi mereka serang saya. Oh, saya ini tekan orang Melayu yang kaya. Ni, aku tak sakau duit dia. Sebab tu aku berani cakap dengan dia. Kalau saya kata, saya bagi ke aku 10 juta masuk akaun aku. Bagi 200 juta masuk akaun parti aku. Bila yang saya nak tolong petani? Macam mana saya nak boleh tolong pesawah kalau ada 200 juta masuk akaun parti saya? Tak apa, tak salah. Allahu Akbar. Itu kerja hamba. Kerja aku ambil duit, siapa yang boleh bagi balik kepada rakyat, terutama pesawah-pesawah padi. Lepas tu saya bercakap lagi dengan Syed. Saya kata, Syed, bernasib penting. Kalau boleh bersama Mada dan bantu pengurusan ni, kita tingkatkan hasil. Dia kata boleh. Saya kata okey. Maka kementerian buat kerja. Kemudian oleh kerana nak selaras dengan semua ni, saya minta Tan Sri
Zuki, Ketua Seusaha Negara. Tahu tak, pasal sawah padi ni, bukan saja Perdana Menteri dan Menteri, KSN sendiri mempengusikan kuasa nak selesaikan masalah ini, saudara. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua, termasuk KSN dan Menteri yang bantu dalam hal ini. Tapi sebelum itu, saya kata kat Bernas, kerana banyak kita nak urus bersama Bernas, boleh tak bagi keuntungan Bernas? Kalau Bernas untung, dia untuk pengurusan dia, untuk pegawai dia, untuk semua keuntungan dia, tapi 30% balik pesawah padi. Dia kata boleh. Itulah saudara-saudara kata, kalau ketua itu tegas, dia tahu ekonomi, dia selesaikan masalah rakyat. Dia tak guna sentimen, oh dia orang Melayu, jangan kacau. Keliru dan satu pandangan yang dangkal, yang tak reti masalah. Jadi saya harap susah faham. Ya. Apa salah orang menjadi Tasir Mokhtar tu nak maju? Biar kita maju. Dia maju, dia untung. Tapi bila dia untung, janganlah ambil duit dia. Ambil duit dia bagi ke rakyat. Jangan bagi ambil duit untuk hampa. Dia bila naik sikit tempoh cakap Kedah. Ini saya nak sebut. Sebelum kita bawa hal-hal ni. Saya sebut tadi pasal pekebun kecil getah. Kemudian nelayan. Tadi Persatuan Nelayan, Wakil Persatuan Nelayan pun ada. Mai musim terkujuh, nak berniaga apa? Nak tangkap ikan macam mana? Naik sampan, hanyutlah. Jadi oleh itu kerajaan kena fikir. Dulu ada RM600. Dah lama dah. Jadi saya telah bincang dengan rakan-rakan di Jemaah Menteri. Maaf, yang tu pekebun kecil getah. Sumbangan musim terkejuh. Dulu RM600 untuk mungkin dalam 4 bulan. Baru ni saya tambah jadi RM800. Jadi adalah. Cukup tak cukup. Tapi tampunglah sikit sementara nak menoreh di musim hujan. Kemudian bantuan nelayan kita tambah RM300 sebulan kepada nelayan. Kemudian sebelum Aidilfitri tahun lalu, pertama kali dalam sejarah, ini dalam keadaan kerajaan hutang banyak, dalam keadaan kita nak betulkan negara ini daripada kontrak-kontrak yang disakau begitu banyak. Tapi tahun lalu sebelum Aidilfitri ada 850,000 pekebun kecil getah, pesawah dan nelayan. Maka kita bagi sagu hati untuk sabut hari raya RM200. Nah, ini semua kita lakukan yang baru. Jadi nak kata kita tak buat apa macam mana? Kita bercakap saja tak buat apa. Kita warisi satu kerajaan dengan banyak masalah. Saya sebut tadi hutang. Kalau kita niaga di rumah, niaga untung dalam RM2,000 sebulan, hutang ada RM50,000. Masalah tak? Masalah. Negara pun macam tu lah. Hutang 1.5 triliun. Maknanya lebih pada 1,000 juta ringgit. Nak kena bayar? Kena bayar. Hutang tu kalau untuk projek baik tak apa. Tapi kadang jalan harga 60 juta jadi 80. Sebab itu bila ada memorandum, tanya tadi Menteri Mat pun sebut tentang baja, tentang racun. Saya setuju. Tapi syaratnya kita teliti balik macam mana proses kita beli ini. Kita mesti beli yang terbaik dan kita mesti
pastikan proses itu betul supaya jangan hilang dan tirih dan orang sakau tengah jalan. Berapa banyak minyak yang hilang? Berapa banyak projek-projek yang tak jalan tapi keuntungan diambil oleh orang tengah? Ini mesti kita betulkan. Baik. Yang akhir saya nak sebut ni tentang dasar agro makanan negara, penanaman padi yang disentuh oleh Menteri sebentar tadi. Lama ini di kawasan Mada 201,000 hektar. Ini jelapang padi terbesar. Dia bukan masalah tanam padi. Ada orang cakap, oh ini masalah tanam padi, pasal apa Kedah ni pasal tanam padi? Buatlah industri. Ini Kulim high-tech, ini kerajaan persekutuan bantu. Sampai sekarang, projek kerajaan persekutuan di Kedah, industri, dia tak ada masalah. Tetapi jelapang padi ini miskin. Kalau dah tahu miskin, cari jalan, bantu bagi pendapatan dia naik. Ada jasa pesawat padi, ya. Kerana kalau orang tak tanam padi, kesan kepada negara ada. Negara tak boleh import keseluruhannya. Kalau apa-apa jadi, kita mesti ada keperluan yang disebut self-sufficiency. Daripada 50%, targetnya 65%. Bagaimana? Buka sawah, kawasan sawah lagi? Tak boleh lagi dah. Kalau tak boleh buka, memang walaupun ada buka. Sarawak ada kawasan sawah padi yang baru, yang besar. Sabah kita cadangkan tambah. Tapi macam di Kedah, dia tak boleh buka lebih. Dia hanya kadang-kadang diperkecilkan. Kerana soal pembangunan industri, soal rumah dan sekolah dan sebagainya. Jadi oleh itu, ada rencana yang telah diuji selama ini, yang program 5 musim 2 tahun, ya, dalam 2 tahun 5 musim. Jadi hari ini saya nak tekankan tentang soal 5 musim 2 tahun dan minta kerjasama pesawah semua. Bagi kerjasama penuh kepada Mada atau Penas yang nak selaras yang ini. Bagi peluang kita perkenalkan satu cara dan kaedah yang boleh meningkatkan hasil kita. Kalau sekarang ini kerja pulunlah teruk macam mana pun, hasilnya memang terhad. Jadi dengan cara ini kita harap boleh meningkatkan pendapatan dengan kerjasama Jabatan Pertanian, Mada, Bernas untuk menjayakan program ini kerana program awal rintis telah pun berhasil. Saya ucap tahniah pada Menteri dan seluruh pasukan kerana membuktikan hasil. Tetapi lepas itu apa jadi? Kita nak buat satu lagi peringkat kecil-kecil, tak boleh. Kita kena buat skala yang besar. Dan saya minta kerjasama kawan-kawan, keluarga di Mada ini bagi kerjasama. Kerana kau tanya apa niat Anwar, saya kata saya nak pastikan dengan kerjasama rakan-rakan saya bahawa nasib pesawah padi ini di bawah pentadbiran kita yang tegas dan cuba bersihkan daripada kerja sakau ni, kita nak tentukan pendapatan ni betul-betul tinggi. Daripada 1,200 naiklah 1,800 ringgit sebulan. Dengan cara sedemikian kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan atau security makanan. Ini yang paling utama ialah di Kedah. Walaupun program ini akan diselenggarakan oleh Jabatan Pertanian Mada dan Bernas di Muda dan tentunya pada agensi-agensi kerajaan yang lain di tempat lain. Jadi saya harap dengan beberapa program termasuk smart sawah berskala besar ini, kita dapat perluaskan. Tak boleh lagi 10,000 hektar, 5,000 hektar. Kita kena perluaskan.
Yang saya panggil yang ramai ini terutama sawah padi, selain badan nelayan berkebun kecil, getah, ialah nak merayu, nak bagi tahu kita dah nak jalankan cara besar-besaran mulai sekarang. Kita akan siap dari segi yang kerja saya cari 3,000 juta ringgit itu, jalankan, luluskan apa yang keperluan infrastruktur sekarang, dan saya mahu saudara di Mada ini menjadi contoh dan teladan untuk bagi kerjasama dan menjayakan program ini. Jadi inilah saja saya nak sampaikan. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Saya kadang-kadang main Kedah ni berasa senang. Saya apa? Dia boleh lepas bercakap ni, bercakap Kedah ni. Saya kata bercakap Kedah ni dia senanglah saya pasal orang Cawang Tok Kun. Masih di Pulau Pinang lah, bukan dari Kedah. Asalnya Kedah. Sekarang ni Pulau Pinang, tetapi saya sangat gembira hari ini dan terima kasih banyaklah. Ramai juga jumpa kawan-kawan lama yang dapat memberi sokongan kepada program ini. Tetapi saya nak saudara juga faham orang yang berjasa ni, termasuklah Datuk Seri Zahid, Suramat Sabu dan pegawai-pegawai kita daripada semua agensi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, terutamanya MADA, dan penjawat awam yang memberikan fokus dalam bidang ini yang diketuai oleh Tan Sri Zuki KSN. Jadi mudah-mudahan Allah SWT merestui usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan dari Penghuni Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk terus kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan 3 insentif kepada 3 sektor, iaitu sektor tanaman padi, perikanan dan tanaman. Dan untuk itu dipersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk bersama beriringi di atas pentas. Ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seterusnya di atas pentas utama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Yang Berhormat Menteri akan menyampaikan ini insentif ataupun sumbangan kepada stakeholder ataupun pemegang taruh yang meliputi peladang, peternak, nelayan, penoreh dan pekebun kecil di negeri Kedah ini. Peladang di kawasan muda dipersilakan. Baik, seterusnya penerima pertama bagi bantuan khas sektor tanaman padi mewakili untuk sektor tanaman padi, nilainya yang diterima oleh Encik Aswadi. Balas seterusnya insentif pembangunan yang kedua adalah bagi sektor perikanan. Insentif ini melibatkan Jabatan Perikanan Malaysia dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dengan peruntukan sejumlah RM18,72,544. Dipersilakan penerimanya adalah Yang Bahagia Tuan Haji Abdul Hamid bin Bahari, mewakili nelayan di bawah Jabatan Perikanan dan juga Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Dan seterusnya insentif pembangunan perikanan yang berjumlah sehingga lebih 18 juta ringgit. Wakilnya akan menerima sumbangan dan selepas ini sumbangan itu akan diagihkan kepada pemegang taruh bagi sektor perikanan. Insentif yang ketiga merupakan insentif yang terakhir pada hari ini adalah insentif pembangunan sektor tanaman yang berjumlah RM15,626,011.98. Penerimanya adalah Encik Zulkafli bin Saidin, mewakili peladang di bawah Jabatan Pertanian Malaysia, Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga Lembaga Perindustrian Lenas Malaysia. Dan penerima yang ketiga untuk insentif pembangunan sektor tanaman, wakilnya menerima sumbangan melebihi 15 juta ringgit untuk institusi di bawah sektor tanaman. Terima kasih diucapkan dan persilakan penerima-penerima untuk bergambar bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Deputi Berhormat yang lain.
Baik, begitulah sumbangan-sumbangan yang disampaikan kepada 3 sektor utama bagi sentuhan madani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif pembangunan sektor tanaman, perikanan dan juga untuk tanaman padi. 3 kategori yang diberikan tumpuan utama dalam acara pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, sebelum kita meneruskan acara dan juga sebelum kita meneruskan siaran untuk lebih kurang setengah hari ini, kita akan berjeda seketika dan kita akan menyaksikan sedikit paparan bersama dengan anda. Kita kongsikan berkenaan tentang sektor perikanan, pertanian, tanaman dan juga keterjaminan makanan. Jadi apakah yang boleh direalisasikan dan bagaimanakah kita melihat dengan lebih dekat sektor ini akan menyumbang kepada industri keterjaminan makanan dan juga industri makanan negara, khususnya kepada food security ataupun sektor agro makanan. Jadi ayo sama-sama kita saksikan sebelum kita meneruskan ke atur cara kita tak utama seketika.